Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Munirah. Saya Muhammad Syamil Hazi daripada Grup 4 yang terdiri daripada 9 orang akan membentangkan tajuk e-folio tentang makanan di Malaysia dan nilai perpaduan. Yang pertama, definisi perpaduan. Definisi perpaduan ialah penyatuan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Seterusnya, asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Selain itu, hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Tafsirnya, bahawasanya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelikai itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah cara perpaduan terbentuk. Cara perpaduan terbentuk ialah dengan sering menziarah rumah ke rumah apabila tibanya musim perayaan. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Selain itu juga, saling hormat menghormati dalam kalangan masyarakat tidak kira agama dan kepercayaan. Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama supaya dapat menyatukan perpaduan di kalangan semua masyarakat. Yang ketiga pula, jenis-jenis makanan di Malaysia bagi kaum Melayu. Terdapat pelbagai jenis makanan Melayu di Malaysia seperti nasi lemak. Hidangan ini terdiri daripada beras yang direndam dan dimasak dalam santan, disajikan dengan sambal, ikan bilis yang telah digoreng, kacang panggang, telur rebus dan timun. Apabila memukul nasi lemak menggunakan daun pisang, dapat menaikkan lagi aroma nasi lemak. Selain makanan daripada kaum Melayu, terdapat juga makanan daripada kaum Cina iaitu wantan mi. Wantan mi berasal daripada kaum Cina. Hidangan ini menggunakan wantan mi, sayur-sayuran, kicap dan sebagainya. Makanan ini terkenal di antara semua kaum. Selain itu, terdapat juga makanan daripada kaum Iban. Makanan ini sangat tradisional untuk kaum ini iaitu umai. Merupakan hidangan yang berasaskan ikan mentah dengan campuran beberapa bahan seperti bawang merah, cili, garam dan perahan limau. Untuk menghasilkan rasa yang enak, ia juga boleh dihasilkan menggunakan udang atau sotong. Yang terakhir bagi makanan di Malaysia ialah India. Hidangan ini dinamakan tosai. Tosai dihidang untuk sarapan bersama dengan aneka jenis kuah sebagai contoh kuah dal, kari ayam atau kari ikan serta katni, sejenis kuah pekat yang dibuat daripada campuran kelapa yang dikisar serta pencah dan cili. Yang keempat, makanan di Malaysia dan nilai perpaduan terbentuk. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya di Malaysia menyebabkan terdapat pelbagai makanan sekaligus dapat melahirkan nilai perpaduan antara satu sama lain. Hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Kelima, adab-adab menghormati kaum lain. Pertama, jangan menghina makanan tradisional kaum lain. Kedua, jangan menghina cita rasa makanan tradisi kaum lain. Ketiga, kita mestilah menghormati antara satu sama lain. Keempat, kita sentiasa mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Kelima, tidak memperlekatkan tertib atau adab makanan sesuatu kaum, kerana setiap kaum mempunyai adab makanan yang berlainan. Dan yang terakhir, pengajaran dan kesimpulan. Kita hendaklah menghormati makanan tradisi dan budaya masyarakat bilang kaum supaya dapat mengelakkan perserikatan sesama masyarakat. Seterusnya, kita perlulah mengekalkan perpaduan antara kaum di Malaysia supaya kesejahteraan masyarakat dapat dikekalkan. Hadis, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua-dua saudara kalian itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kita hendaklah meneruskan tradisi rumah terbuka kerana ia merupakan keunikan yang hanya ada di Malaysia. Sebagai umat Islam, kita dituntut memilih makanan yang halal dan elakkan makanan-makanan haram. Hadis maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168.